الحمد لله الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا yuqinun. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mana mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Surah As-Sajdah ayat 24. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Institusi Tuan yang Terutama yang di-Ketua Negeri Wadah Penyatuan Umat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rakyat Sarawak yang cintakan negeri dan negara, kita tentunya mengimpikan negeri dan negara kita terus membangun, maju, berdaya saing dan menjadi contoh kepada negara-negara lain. Keamanan dan keharmonian antara kaum semestinya menjadi faktor yang sangat penting kepada negeri kita untuk mencapai kemajuan yang seimbang dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Justru kepimpinan negeri mestilah menjadi keutamaan dalam memastikan keseimbangan tersebut terus terpelihara. Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat 24 surah As-Sajdah yang telah dibacakan tadi menyatakan bahawa ketika mereka sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, membenarkan para rasulnya dan mengikuti risalah yang diberikan kepada mereka, nescaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa manusia mengikuti cara hidup pemimpinnya. Kata-kata tersebut menepati realiti kehidupan kebanyakan masyarakat. Justru dengan adanya pemimpin yang menjadi suri teladan, maka sudah tentu dia akan memberi kesan yang mendalam kepada cara hidup masyarakat. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita wajib mentaati pemimpin. Dalam konteks negeri, pemimpin yang mesti kita hormati ialah tuan yang terutama yang di-Ketua Negeri. Malah kita juga mestilah menghormati kepimpinan negeri, iaitu jemaah menteri atau kabinet negeri. Sesungguhnya institusi tuan yang terutama yang di-Ketua Negeri menjadi simbol kepada perpaduan yang kukuh
dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarqawi rahimahullah menyatakan suruhan taat kepada pemerintah disertakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan itu masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Justru setiap pemerintah itu dituntut untuk menunaikan amanah kepimpinan dengan sempurna dan sentiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap orang yang wajib mendengar dan mentaati dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci, kecuali dia diperintah melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mendengar atau taat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap pemimpin itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang melayakkan mereka menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Antaranya yang pertama, Islam. Ini adalah kerana urusan pemerintahan adalah salah satu hukum syarak yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal umat Islam. Yang kedua, mata. Oleh itu, kita tidak sah melantik kanak-kanak, orang yang jahil dan yang seumpama dengan mereka sebagai pemerintah, walaupun mereka dikelilingi oleh para penasihat. Yang ketiga, bersifat adil. Orang yang bersifat adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina dan memakan riba. Dia juga tidak berurusan melakukan dosa kecil. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang hukum agama dan dalil. Pemerintah mestilah mengetahui hukum-hukum syarak dan dalil-dalilnya. Pengetahuan ini akan membolehkannya berijtihad. Jika dia tidak mampu berijtihad, maka dia hendaklah mempunyai penasihat yang mempunyai hukum hakam Islam. Yang kelima, bijaksana dan mempunyai pemikiran holistik. Sifat ini membolehkan seseorang pemerintah mampu mentadbir, menjaga keselamatan negeri dan rakyat daripada sebarang ancaman. Kebijaksanaan ini hanya dapat dikesan dan dinilai oleh mereka yang berpengalaman, ahli syura dan mereka yang pernah menjalankan tugas-tugas ini. Yang keenam, melaksanakan nilai-nilai Islam. Justru pemimpin bertanggungjawab membawa rakyat bersama-sama menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha menjaga keamanan dan kesejahteraan negeri dan negara serta saling mengingati sesama kita agar terus memelihara keharmonian sesama masyarakat yang berbilang kaum. Pada masa yang sama, Khatib ingin berpesan agar kita sama-sama mempraktikkan norma baru kehidupan seperti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui prosedur operasi standar atau SOP bagi mengekan penularan wabak COVID-19 di negara kita. Sebelum mengakhiri khutbah hari ini, Khatib ingin mengupakan beberapa kesimpulan sebagai ingatan kita bersama. Pertama, setiap pemimpin seharusnya menjadi contoh
dan tauladan kepada masyarakat. Baiknya rakyat adalah cerminan bagi baiknya para pemimpin. Yang kedua, mentaati pemerintah perlulah didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya masyarakat akan terpelihara dengan keimanan dan dalam masa yang sama mereka juga terhindar daripada penindasan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu penggunaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.